Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah yang menilai Dr. Aidah Karim serta rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Jadi saya daripada kumpulan 7 akan membentangkan tugasan yang bertajuk Pelaksanaan Pentaksiran Alternatif Digital dalam kalangan guru pendidikan Islam GPI di Sekolah Kebangsaan. Ini merupakan kritikan artikel yang perlu kami perhalusi. Seterusnya saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami. Kami daripada kumpulan 7 yang terdiri daripada diri saya sendiri. Nama saya Wahidul Syuhada binti Bunia. Seterusnya Syamimi Hazwin Muhammad, Ain Nabila Muhammad Kamarul Kumarasami, Mariatul Kiptiyah binti Ridwan dan Nur Afa binti Amkan. Ingin saya tegaskan sekali lagi, topik perbincangan kritikan artikel yang kami pilih ialah pelaksanaan pentaksiran alternatif digital dalam kalangan guru pendidikan Islam GPI di Sekolah Kebangsaan. Jadi berikut merupakan kritikan yang telah kami buat, iaitu kami mengkritik pada bahagian tajuk, abstrak, pengenalan, metodologi, hasil perbincangan, kekuatan dan kelemahan, kesimpulan dan rujukan. Bahagian pertama yang kami lakukan kritikan ialah pada bahagian tajuk artikel. Jadi melihat pada tajuknya sangatlah jelas dan mudah untuk difahami, yang mana apabila kita membaca tajuknya iaitu pelaksanaan pentaksiran alternatif digital dalam kalangan guru pendidikan Islam di sekolah, jadinya ianya lengkap dan memberi impak kefahaman kepada pembaca. Jadi pembaca dapat mengetahui ini ialah berkenaan dengan pentaksiran alternatif digital yang dilakukan dalam kalangan guru pendidikan Islam sahaja di sekolah kebangsaan. Okey, dan seterusnya apabila kita tengok pada tajuk artikel ini, ianya memaparkan secara terperinci skop kajian yang ingin dibincangkan. Okey, hal ini memberi pemahaman secara mendalam kepada pembaca berkenaan skop kajian yang ditulis oleh penulis. Okey, dan satu lagi yang saya suka berkenaan dengan artikel ini ialah tajuknya dilengkapkan juga dengan bahasa Inggeris, iaitu maksudnya dilengkapkan dengan pentafsiran. Okey, iaitu Implementation of Digital Alternative Assessment Among Islamic Education Teachers IET in Primary Schools. Jadi keadaan ini memudahkan bukan sahaja orang Melayu untuk membacanya, malah orang yang bukan daripada kalangan Melayu ataupun orang yang tidak fasih dalam berbahasa Melayu juga dapat membaca artikel ini. Apabila kami ditugaskan untuk melakukan kritikan artikel pada artikel ini, mata kami agak tertumpu pada bahagian penulis. Okey, artikel ini sangat lengkap dengan penulis, nama penuh, beserta dengan universiti, beserta dengan email, yang mana jarang apabila kita baca artikel mereka lengkapkan sekali dengan email lah. Jadi hal ini memudahkan para pembaca untuk memberi sebarang sarangan atau kritikan lah kepada penulis. Selain itu, artikel ini juga lengkap dengan info yang mana terdiri daripada tarikh artikel ini dikeluarkan. Jadi hal ini memudahkan para pengkaji artikel atau para pembaca untuk mendapat info, terutamanya tarikh artikel itu sendiri. Selain daripada itu, artikel ini juga dilengkapi dengan abstrak, yang mana apabila kita membaca bahagian abstraknya, ianya memberi gambaran yang jelas dan secara menyeluruh berkenaan isi kandungan yang terdapat dalam artikel dengan menyatakan dengan jelas tajuk perbincangan artikel. Okey, selain itu, abstrak juga merangkumi keseluruhan aspek kajian dalam artikel secara ringkas dan padat. Okey, contohnya keberkaitan pengetahuan, amalan dan sikap guru pendidikan Islam dalam melaksanakan pentaksiran alternatif digital di sekolah. Okey, selain itu abstrak, pada bahagian abstrak juga
Ianya menepati kriteria kandungan abstrak yang sebenar dalam kajian di mana abstrak adalah gambaran menyeluruh mengenai kegiatan penelitian yang dibuat secara ringkas. Dan abstrak yang diberikan juga lengkap dengan tafsiran dalam bahasa Inggeris lah. Jadi hal ini sangat memudahkan mereka yang tidak fasih dalam berbahasa Melayu untuk membaca artikel ini. Terima kasih sahabat saya. Jadi untuk pengenalan, kita akan mulakan dengan tajuk iaitu pelaksanaan pentaksiran alternatif digital dalam kalangan guru pendidikan Islam GPI di Sekolah Kebangsaan. Jadi untuk penulis untuk artikel ini adalah Suhaida Muhammad Sukis, Nur Hisham Muhammad dan Abdul Hadi Barham. Mereka semua adalah daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Jadi untuk artikel ini dia mengandungi 23 halaman. Artikel ini diterbitkan dalam International Journal of Education, Psychology and Counselling 2022, issue volume 7, issue 47. Ini adalah bertujuan untuk memartabatkan mata pelajaran pendidikan Islam ke arah yang lebih baik. Dia memperkenalkan pentafsiran alternatif digital, iaitu ianya merupakan salah satu kaedah pentafsiran alternatif. Ianya dapat diertikan sebagai kaedah pentafsiran yang bukan dalam bentuk konvensional, iaitu kaedah peperiksaan yang menggunakan pensel dan kertas, tetapi ia menggunakan platform digital seperti WhatsApp, Telegram, YouTube, Delima dan sebagainya. Jadi apakah metod yang digunakan di dalam artikel ini? Metod kajian yang digunakan dalam jurnal ini adalah kajian kualitatif, iaitu kajian kualitatif adalah kajian berkaitan persoalan atau pertanyaan, iaitu bukan hipotesis. Kajian kualitatif biasanya menggunakan persoalan seperti bagaimana, apa dan mengapa. Kajian kualitatif ini terbahagi kepada 3, iaitu penyelidikan tinjauan, persampalan dan juga eksperimen. Seterusnya, rakan saya atau sahabat saya akan membentangkan tentang hasil dapatan kajian, hasil dapatan artikel ini. Baiklah, saya akan menyambung hasil dapatan ataupun hasil perbincangan yang dilakukan oleh penulis, iaitu penulis amat menitik beratkan tentang isu pengetahuan, amalan dan sikap daripada guru-guru dalam melaksanakan pentafsiran digital alternatif. Melalui era revolusi pendidikan 4.0, penulis merasakan guru ini memberi impak yang besar terhadap pembentukan diri murid-murid dan seterusnya bakal membentuk generasi yang lebih baik. Seterusnya, penulis tidak dapat menyatakan apakah impak sebenar yang berlaku apabila guru mengalami isu pengetahuan, amalan dan sikap yang kurang dalam pentafsiran alternatif. Selain itu, penulis tidak dapat mengutarakan apakah yang perlu dilakukan oleh guru untuk menambahbaikkan isu yang bermasalah. Penulis hanya menjelaskan pendapat melalui fakta yang sedia ada dan tidak pula menilai kekurangan alternatif digital ini melalui tidak sama ada melalui persekitaran di sesuatu sekolah. Contohnya, tidak semua pelajar akan menerima dengan baik apabila seorang guru itu menggunakan pentafsiran ataupun menilai mereka melalui alternatif digital. Selain itu, penukaran penggunaan alternatif digital kepada konvensional dan juga sebaliknya dapat mengimbangi kepintaran seseorang pelajar. Dalam artikel ini turut mengatakan bahawa cara untuk mengamalkan atau untuk mengukurkan amalan pentafsiran seperti memberi latihan pentafsiran kepada murid dan mengurangkan beban guru. Oleh itu, penulis mendapati guru perlu mengimbangi kesemua cara dalam melaksanakan pentafsiran
Ini selain daripada fasa menggunakan kemahiran teknologi iaitu alternatif digital. Untuk bahagian kekuatan, di sini kita dapat lihat penulis mendedahkan kepada pembaca tentang kurikulum yang terdapat dalam Malaysia secara terperinci. Seterusnya, kekuatan dalam artikel ini ialah penulis dapat menjelaskan dengan lebih terperinci berkaitan pentaksiran alternatif digital yang berkait rapat dengan pentaksiran berasaskan sekolah iaitu PBS dan juga pentaksiran bilik darjah PBD menggunakan carta rajah. Seterusnya, penulis dapat mendalami isu dan masalah guru pendidikan Islam iaitu GPI dalam pelaksanaan pentaksiran dan mengupasnya dengan baik. Yang keempat, penulis juga memberi cadangan bahawa pentaksiran alternatif digital seperti pendekatan gamifikasi, Plikus boleh dijadikan sebagai salah satu kaedah pentaksiran murid dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Kekuatan lain adalah penulis juga menyatakan tentang penambahbaikan kualiti yang dapat dijalankan dalam pelaksanaan pentaksiran alternatif digital seperti menambah baik bimbingan, bengkel, latihan dan juga kursus kepada guru-guru. Untuk kelemahan dalam artikel ini, yang pertama, tiada kajian yang dijalankan dan hanya menggunakan fakta semata-mata. Seterusnya, penulis juga tidak menyusun maklumat dengan baik dan menarik. Maklumat yang berlainan perlu disusun dengan menggunakan subtopik yang berlainan. Seterusnya, penulis boleh mempelbagaikan lagi bentuk grafik selain dari jadual supaya pembaca tidak bosan. Sebagai contoh, penulis dapat menambah lagi menggunakan carta ataupun rajah di dalam artikel. Yang terakhir adalah kami mendapati penulis merujuk kepada bahan rujukan yang lama iaitu bahan rujukan yang penerbitannya ialah melebihi 5 tahun ke belakang. Terima kasih rakan saya Ain. Seterusnya saya akan membentangkan dengan beberapa cadangan penambahbaikan. Cadangan penambahbaikan yang pertama adalah penulis haruslah bijak menggunakan gaya bahasa yang relatif singkat, mudah dan padat bagi menarik minat pembaca dari pelbagai peringkat umur. Kedua, penulis harus kreatif menyampaikan maklumat dalam bentuk grafik, carta, jadual dan data berbanding menyampaikan maklumat dalam bentuk ayat yang panjang. Seterusnya, metod kajian penulis adalah kajian kepustakaan. Justru, bagi mendapatkan hasil dapatan yang lebih terkini dan terperinci, bentuk metod kajian secara kuantitatif dan kajian lapangan seperti menjalankan soal selidik atau temu bual secara terus kepada guru dan pihak pentadbir sekolah berkenaan pelaksanaan pentaksiran alternatif digital di kalangan guru di sekolah boleh diguna pakai. Seterusnya, subjek kajian penulis adalah berbentuk satu hala, iaitu di kalangan guru pendidikan Islam sahaja. Penulis bolehlah melakukan subjek kajian berbentuk dua hala, iaitu di kalangan guru dan murid, kerana ianya dapat menilai tahap kefahaman, penerimaan, kesediaan guru dan murid berkenaan pelaksanaan pentaksiran alternatif digital di sekolah. Kesimpulannya, melalui pernyataan yang disimpulkan oleh penulis iaitu penyelidik itu sendiri, penulis berjaya merumuskan keseluruhan artikel itu secara baik mengikut isi-isi yang berkait dengan tujuan asal artikel ini dicipta. Okay. Penulis turut memberi cadangan bahawa perlu ada kajian lanjut dalam bidang tersebut iaitu mengenai dari sudut cabaran. Selain itu, penulis atau penyelidik itu turut menjelaskan tentang cara bagaimana pelaksanaan pentaksiran alternatif digital dalam kalangan guru pendidikan Islam dengan baik dan ia sesuai diambil sebagai rujukan kepada para pendidik. Pelaksanaan yang baik terhadap pentaksiran alternatif digital ini sememangnya patut disambut dengan menyeluruh oleh semua pihak bagi memastikan ia dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Mengikut penentuan pentaksiran alternatif digital, ianya merupakan satu
perkara yang penting bagi memastikan pentadsiran belajar dijalankan dengan baik oleh guru, terutamanya guru pendidikan Islam, serta dapat melancarkan proses bagi guru untuk menaksir pelajar secara berterusan. Natijahnya, kesimpulan dalam kajian ini bertepatan dengan hasil penelitian yang dibuat oleh penulis. Walau bagaimanapun, jurnal ini sepatutnya memperbanyakkan lagi sokongan-sokongan dan maklumat daripada kajian-kajian terkini dan juga terdahulu bagi mengukuhkan lagi kesimpulan yang dibuat. Okey, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Bahagian seterusnya yang kami perhalusi ialah pada bahagian rujukan. Okey, apabila kita melihat pada bahagian rujukan, artikel yang diterbitkan ini dilihat lengkap dengan sorotan literatur kajian yang lepas dan setiap rujukan kajian dipetik daripada bahan atau data yang benar dan kukuh serta mempunyai rujukan bibliografi yang tepat. Setakat ini saja daripada kami. Sekian, terima kasih.